Dewan Undangan Negeri semalam meluluskan rang Undang-Undang RUU Perbekalan Belanjawan 2026 berjumlah RM6.402 bilion. Ia membolehkan kerajaan negeri melaksanakan pelbagai program pembangunan dan kesejahteraan rakyat. RUU diluluskan di hadapan Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim N. Yahya dengan lebih suara bersetuju selepas bacaan kali ketiga oleh Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Dalam ucapan penggulungannya, Datuk Masidi berkata, belanjawan kali ini turut mengambil kira pelaksanaan program dan inisiatif baharu bagi tahun pertama rancangan Malaysia ke-13. Bertemakan memacu pembangunan, kesejahteraan rakyat diutamakan, belanjawan 2026 menyaksikan RM5.202 bilion diperuntukkan untuk perbelanjaan mengurus dan RM1.2 bilion untuk caruman kepada kumpulan wang pembangunan. Cabaran pada tahun hadapan mengajak kita untuk terus berusaha dengan bijaksana dalam mentadbir dan mengurus hal ehwal Sabah. Bersama-sama kita membina dan memperkasakan ekonomi Sabah demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran yang berkepanjangan, insya-Allah. Persidangan mesyuarat pertama penggal pertama DUN ke-17 Sabah yang bersidang 4 hari menyaksikan 46 anggota Dewan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan. Persidangan diakhiri dengan sesi penggulungan oleh 10 kementerian bagi Kerajaan Perpaduan Sabah yang dibentuk selepas PRN Sabah ke-17. Sabah terus memperkasa dasar ekonomi biru sebagai pemacu ekonomi baharu negeri dengan fokus kepada pelaburan mampan dan penglibatan sektor swasta. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata Sabah meneroka teknologi Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC di Pantai Timur melalui pelaburan swasta sepenuhnya dengan sasaran siap pada 2027. Kerajaan negeri juga melaksana projek landing port tuna bernilai RM360 juta di Kota Kinabalu dengan pegangan 30% kerajaan negeri. Melalui pendekatan ini, pihak kerajaan negeri tidak akan mengeluarkan sebarang dana peruntukan kerana kerajaan negeri menggalakkan pembangunan inisiatif ekonomi biru yang dipacu oleh sektor swasta. Pendekatan inklusif melibatkan belia, industri dan komuniti pesisir dijangka menjadikan ekonomi biru sumber pertumbuhan jangka panjang Sabah. Sabah kekal komited menangani isu miskin tegar walaupun data semasa menunjukkan kategori itu telah disifarkan berdasarkan ukuran rasmi. Miskin tegar ditakrifkan sebagai isi rumah berpendapatan di bawah RM1,218 sebulan atau RM288 per kapita berdasarkan pendapatan garis kemiskinan 2022. Bagaimanapun menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, mulai 2026 pengukuran baharu akan digunakan iaitu RM1,257 sebulan atau RM310 per kapita. Bagi membantu golongan terjejas, hampir 100,000 penerima daripada kategori miskin dan miskin tegar menerima bantuan melalui program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur melibatkan RM300 sebulan yang dibayar secara berfasa. Soal kemiskinan ini adalah satu soal yang kita hadapi begitu secara serius di Sabah. Memang ramai rakyat kita yang masih lagi miskin dan berada dalam miskin tegar. Data itu cukup dinamik, tetapi usaha ini berterusan dijalankan oleh kerajaan. Pembangunan infrastruktur awam terus diperkasa demi kesejahteraan rakyat. Menerusi Belanjawan Sabah 2026, Kementerian Kerja Raya dan Utiliti komited menerima peruntukan RM1.656 bilion bagi menangani isu kemudahan asas di seluruh negeri. Selain itu, siling peruntukan RM4.8 bilion turut diterima di bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi pelaksanaan 318 projek pembangunan di Sabah. Jabatan Air Negeri Sabah turut menerima RM848 juta bagi meningkatkan kecekapan bekalan air, manakala RM203.91 juta diperuntukkan bagi memperkukuh perkhidmatan pembetungan di seluruh negeri.
Dalam perkembangan lain, Menteri Kerja dan Utiliti Datuk Joaquim Kunsalam memaklumkan JKR Sabah sedang menjalankan kajian penggunaan bahan FMA bagi memperkuat lapisan turapan jalan raya dalam negeri. Ia lebih kukuh dan mampu bertahan lama terhadap bebanan kenderaan yang semakin meningkat setiap tahun. JKR juga melaksana program keselamatan jalan raya di bawah rancangan Malaysia ke-13. Program memberi tumpuan di lokasi kerap berlaku kemalangan, khususnya di kawasan gelap dan berisiko tinggi. Ini termasuklah kemudahan penglihatan waktu malam, pemasangan lampu jenis solar LED di persimpangan dan selekoh serta pemasangan peranti kawalan trafik untuk memberi amaran atau membimbing pengguna jalan raya untuk persekitaran dan penggunaan jalan yang lebih selamat. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP meneruskan pembinaan 9 Mahkamah Anak Negeri MAN di Sabah. Ia melibatkan peruntukan lebih 33 juta daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Menterinya Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata 5 MAN di bawah pembiayaan Kerajaan Persekutuan sedang dilaksana termasuk MAN Tongot yang dijangka siap pada suku pertama 2026 dan MAN Putatan pada Februari 2026. Sementara itu, MAN Nabawan kini mencatat lebih 2% kemajuan fizikal manakala MAN Papar dalam peringkat pemilihan kontraktor dan MAN Kota Kinabalu sedang melalui proses pelawaan tender. Bagi pembiayaan kerajaan negeri, terdapat 4 MAN Mahkamah Anak Negeri terlibat, iaitu MAN Tamparuli, MAN Suk bernilai 2 juta, MAN Paitan bernilai 2 juta, MAN Pegalungan yang kini dalam proses memuktamadkan tapak projek. Pembinaan MAN bertujuan mengukuhkan urus tadbir dan pengendalian hal ehwal anak negeri di Sabah. Kerajaan negeri turut memberi tumpuan kepada usaha menaik taraf dan menjendamakan semula Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri selain penubuhan Jabatan Kehakiman Mahkamah Anak Negeri. Stor aset strategik Eskom dengan peruntukan lebih RM288,000 jelas memperlihat usaha Eskom memperkukuh kesiapsiagaan keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur atau EZON. Stor ini berfungsi sebagai pusat penempatan dan pengurusan aset keselamatan bernilai tinggi bagi memastikan penggunaannya lebih tersusun dan berkesan untuk keperluan operasi. Tujuan dia ialah untuk menempatkan semua aset-aset bagi kegunaan pengoperasian pada Eskom lah. Dan kita juga berterima kasih kepada KDN kerana meluluskan sebanyak 288 lebih ribu untuk projek menaik taraf stor strategic asset ini lah. Beliau merasmikan stor berkenaan di Batalion 17 Pasukan Gerakan Am Lahad Datu. Dalam pada itu, keselamatan di EZON terus diperkukuh menerusi kerjasama bersepadu Eskom bersama PDRM, APMM dan Angkatan Pertahanan Awam. Menjelang PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak, Eskom memberi jaminan tahap keselamatan berada dalam keadaan terkawal dan menasihati orang ramai keluar mengundi tanpa rasa bimbang. Kastam Sabah merampas lebih 16,000 liter minuman keras dalam 3 operasi berasingan di sekitar Papar dan Menumbuk. Nilai keseluruhan dianggarkan lebih RM400,000 termasuk cukai dan kenderaan. Pengarah Kastam Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata rampasan hasil serbuan pada 29 Oktober lalu. Serbuan pertama dilakukan di Jalan Pan Borneo Papar membawa kepada rampasan lebih 5,300 liter minuman keras. 2 lagi serbuan dijalankan di Terminal Parkir Menumbuk dan berhampiran Jalan Beaufort Menumbuk melibatkan rampasan lebih 11,000 liter minuman keras. Diadakan itu ke pasaran tempatan, jadi kita tak dapat nak pastikan ke mana dia akan diedarkan itu, dan kita jangka memang ada kaitan dengan perayaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 135 1E Akta Kastam 1967.
Orang ramai digesa menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti penyeludupan melalui talian bebas tol Kastam 1-800-88-8855 dengan jaminan identiti pemberi maklumat dirahsiakan. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Disusul sini berita pagi Sarawak bersama Nur Akil Arbain. Salam Malaysia Madani.